أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kehidupan, kekuatan dan kesihatan, yang mana kita dapat hadir bersama dalam solat berjemaah. Di antara solat yang amat penting untuk kita ketahui, ia membezakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik, dan juga ianya merupakan satu solat yang disaksikan oleh para malaikat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ini. Ia merupakan satu majlis yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah, yang berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah pemudahkan, insya-Allah Allah pemudahkan baginya jalan ke syurga. Dan sudah tentu ilmu ini adalah ilmu fardu ain yang mesti kita selesaikan, kerana ianya merupakan satu ilmu yang akan menentukan kedudukan kita syurga ataupun neraka. Ini dia kedudukan ilmu fardu ain. Adapun ilmu-ilmu yang lain tidak dinafikan, kita perlu untuk menuntut, untuk mengikut keadaan kita sebagai khalifah di muka bumi. Ilmu yang dikaitkan dengan fardu kifayah, ya, bidang masing-masing, ia juga terlalu besar ganjarannya, hanya Allah yang mengetahui. Dan jangan batalkan amalan-amalan kita dengan perbuatan-perbuatan kita ataupun perkara-perkara yang boleh merosakkan siri amalan kita, terutamanya masalah syirik. Berhati-hati. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang berkisar tajuk buku bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya, yang mana kita memang mencari syurga, oleh kerana itu kita beramal, ya. Kita mencari syurga seperti mana yang dijanjikan oleh Allah, ya. Allah tidak pernah memungkiri janjinya, oleh kerana itu kita berusaha. Cuma dalam bab ini kita cuba menanamkan perasaan di dalam iman kita ni. Iman kita ni sebenarnya kekuatannya kurang, disebabkan bila kita menyebut syurga macam kita sebut biasa aja, ya. Sebut syurga, sebut handphone, sebut silat-silat, sebut handphone, lagi kita rasa peka, ya Allah, handphone tertinggal di rumah, kita sensitif, ya. Kita sebut apa juga hampir-hampir serupa, maka itu menunjukkan permasalahan iman kita. Kita menyebut kalimah Allah pun kita tidak ada gemetar jiwa kita, itu masalah sebenarnya. Kalau kita sebut Rasulullah, alhamdulillah kita tahu, kita berselawat paling kurang sallallahu alaihi wasallam kita ucapkan, ya, paling kurang. Maka ia mengisyaratkan kepada kita bahawa ada jugalah sikit. Tetapi bila kita menyebut kalimah Allah, kita tak rasa apa-apa. Tuan-tuan dan perempuan, ianya satu fitnah kepada kita, satu perkara yang berbahaya. Kenapa? Bila kita sebut COVID, kita ada juga rasa ketakutan, ya. Bila kita dengar gempa bumi, kita ada rasa ketakutan, ya. Di Syria dengan di Turki sana, subhanallah, ya. Ustaz yang pernah mengajar saya, isteri dia meninggal dan anak dia cedera teruk, ya, disebabkan gempa bumi itu, baru 2-3 hari lepas. Jadi ianya merupakan satu perkara yang perlu kita cek balik bagaimana kedudukan iman kita dan kena latihkan. Tuan-tuan dan perempuan, kita ingin bertemu dengan Allah, ya, tak lama lagi, memang tak lama lagi, kerana usia kita ni telah ditetapkan oleh Allah, dan usia yang Rasulullah kata expired date tu dah sampai, dan mungkin dah nak sampai ataupun dah terlepas, ya. Dan terlepas itu bukan maksudnya terlepas tu tak datang, dah datang. Yakni umur umat Muhammad kebanyakan 60 ke 70 tahun hijrah. Jadi ianya merupakan satu waktu yang diberikan peringatan. Kalau dah diberikan peringatan, bukan masa untuk bersuka-suka, ya, bukan masa untuk berseronok-seronok dah, tetapi masa untuk kita bersedia. Dan Allah mengingatkan, ya, kalimah Allah ini adalah satu kalimah yang agung, yang siapa menyebutnya, subhanallah, dia ada perasaan itu, menunjukkan, ya, keimanannya berfungsi dengan baik, seperti mana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Dan kita dah ulangkan, kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن
innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurna imannya itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi ayat ini mengisyaratkan, tuan-tuan dan puan-puan, kita cek balik keimanan kita. Bagaimana kedudukan kita bila menyebut kalimah Allah, nama Allah, gementar ataupun tidak. Kalau tidak gementar, ada masalah. Kalau tidak ada perasaan gerun, takut, ada masalah. Dan ianya perlu dilatihkan. Kena latih supaya ianya akan berfungsi. Bila ada perasaan tu, ya, subhanallah, kita akan merasakan satu perkara yang mungkin kita tak pernah rasakan. Kemanisan beriman kepada Allah ia muncul, ya, ia akan muncul. Tetapi kena berlatih. Kena cuba dengar aja kalimah Allah tu, dia ada perasaan. Bila dengar azan Allahu Akbar tu, dah mula ada perasaan. Latihkan. Saya nasihat, latihkan, kerana ianya akan menghasilkan buah yang cukup cantik, yang menyebabkan kita mengenal pencipta kita, siapa dia. Saya tertarik apabila Imam Shuraim membaca Al-Quran, dia menjadi imam di Masjidil Haram tu, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, dah menangis. Saya kata, tang mana yang menyebabkan dia menangis? Ya, peringkat awal tu saya tertanya-tanya, mungkinlah ayat yang sebelum tu tidak dinafikan, mungkin dia rakaat kedua. Tetapi bila cek balik, bila tengok balik, saya menyaksikan kalimah Rabb yang dibacakan itu bukan sebarangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah Rabb itu yang kita hilang. Kita tak tahu disebabkan bahasa Melayu ni hanya satu. Bila sebut Tuhan, itulah Tuhan kepada kalimah Rabb, Tuhan kepada kalimah Ilah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tuhan juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian milik Allah. Tuhan juga semesta alam. Rupanya kalimah Rabb itu bila dikaji dan diteliti, itu yang munculnya tauhid rububiyah, yang mana ianya menyebabkan seorang hamba mengenal pencipta dengan sebenar-benarnya. Itu pasal kita tidak menyembah selain daripada Allah, kita kenal pencipta kita dengan sebenar-benarnya. Kita tahu dialah super power, dialah yang mengatur, dialah yang mentadbir. Kemuncak kehebatan yang dimiliki hanya dia, dan dia mampu membuat apa saja. Dan kita perlu, ya, kita perlu Tuhan yang memiliki sifat yang agung, dan itulah Allah. Jadi bila kita dah faham tu, tuan-tuan dan perempuan, bila kalimah Rabb yang dibaca, cukup bagi saya kalimah Rabb tu dibaca terus, rasa tu lain. Kita dah tahu dah, dalam minda kita dah set satu kehebatan yang besar, ya, kehebatan yang cukup agung, yang cukup dahsyat, hanya dimiliki oleh Allah, terus set dalam minda. Oleh kerana itu kalimah Rabb juga memainkan peranan yang penting. Bila kita terbaca je, dah kita tahu bahawa Allah berbicara ini, Allah menceritakan kehebatan dia, baru dia datangkan ayat-ayat yang lain. Dia ceritakan kehebatan supaya kita kenal siapa pencipta kita. Oleh kerana itu bila ayat ini dibaca, ya, sesungguhnya orang yang beriman, yakni sempurna imannya itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gementar hati mereka. InsyaAllah kita latihkan. Ya, insyaAllah kita latihkan. Allah akan bagi jalan. Tuan-tuan dan perempuan akan merasakan kemanisan beriman kepada Allah nanti, sedikit-sedikit. Lepas tu kita akan faham kenapa la ilaha illallah tu berfungsi amat penting. Disebabkan itulah Allah yang kita sembah. Tetapi berapa ramai orang terjebak dalam masalah syirik, ya, disebabkan dia tidak faham rububiyah Allah itu dengan sebenar-benarnya. Seperti orang-orang kafir Quraisy, dia tak kenal. Ya, dia tak kenal. Dia tahu Allah tu ada. Jangan kita ingat dia tak sembah Allah, dia sembah Allah. Kalau tidak, masakan bapa Nabi itu, ya, nama dia Abdullah, hamba kepada Allah. Ya, Abdul Muttalib meletakkan nama anak dia seorang Abdullah, hamba Allah. Bahkan mereka tu menunaikan program haji mereka seperti Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, mengikut agama asalnya. Tetapi mereka dah terjebak dalam masalah syirik, yang mana menyembah berhala, meletakkan Tuhan-Tuhan yang ada selain daripada Allah. Itu puncanya. Mereka menyembah Allah. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard.
la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Nampak tak? Tetapi kenapa mereka sembah selain daripada Allah? Berbahaya, ya, kerana mereka tidak meletakkan Allah pada tempat yang betul. Sembah Allah, sembah Tuhan yang lain. Na'udzubillah. Oleh kerana itu kita kena letak Allah itu pada tempat yang betul, dan hanya Dia yang layak untuk disembah. Ya, bayangkan kafir Quraisy, nama Abdullah, Abu Lahab tu apa dia, nama dia? Abdul Uzza, ya, hamba kepada Uzza. Oleh kerana itu abdu ni dia hanya milik Allah, dia tak boleh, ya, meletakkan abdu apa. Misalnya ada seorang tu Abdul Fahad, hamba kepada hamba kepada singa, ya, mana boleh letak begitu. Abdullah saja, ataupun hamba yang berbentuk Abdul Asmaul Husna punya nama-nama tu. Okey. Jadi ayat ini mengisyaratkan, tuan-tuan dan puan-puan, kita berlatih. Ya, kita latih, paksakan diri kita, ya, bila menyebut, dengar kalimah Allah ataupun dengar Al-Quran yang kita faham makna, gemetarkan hati kita, paksakan. Kita kongsikan untuk mendapat kemanisan, baru kita kenal pencipta kita, siapa dia. Ya, bila kita ada perasaan disebut nama Allah, ada keagungan dalam jiwa kita, nak hidupkan keagungan itu, baru kita akan merasakan kemanisan. Macam mana kita melihat orang-orang yang dia tahu, misalnya saya bagi contoh pemimpin-pemimpin yang zalim satu ketika dahulu, bagaimana rakyat dengan raja dia ada perasaan bila sebut raja ni, ya, mereka takut. Seperti disebut Genghis Khan, ya, kerajaan Tatar ataupun kerajaan Mongol pada ketika itu, orang sebut je Genghis Khan, semua rasa takut, kan? Itu yang kita nak terhadap Allah, yang mana perasaan takut, ada perasaan rindu, ada perasaan gerun, perasaan kehebatan, semua muncul. Tetapi bila tak ada tu, itu pasal kita sebut Allah serupa je, sebut air, sebut tu, dia takkan berfungsi. Begitu juga bila kita menyebutkan syurga, ianya bukan satu perkara main-mainan. Yang tergambar dalam hati saya, hati kita ni, ialah satu kehebatan, kebesaran, satu kerajaan yang begitu dahsyat. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Subhanallah. Macam mana ya saya nak terangkan? Itu pasal fungsinya kita bila Al-Quran sampai terus beriman. Beriman dulu. Hadis yang sahih sampai terus beriman. Kerana itu melambangkan kita akan mengagungkan, meletakkan pada tempat yang betul. Jadi Al-Quran membicarakan syurga bukan sebarangan. Wa idza ra'aita, jika kamu lihat, ya, syurga ini, wa idza ra'aita thamma ra'aita, kemudian kamu lihat lagi, kamu melihat satu kerajaan yang cukup dahsyat, cukup hebat, mulkan kabira, satu kerajaan yang tidak ada tolok bandingnya. Cukup kita tengok kerajaan ataupun sistem teknologi yang ada di bumi ini pun kita dah rasa hebat sangat, ya, dengan sistem komputernya, sistem itu ininya, kita rasa hebat. Tuan-tuan dan perempuan, kerajaan Allah lebih dahsyat, yang mana kerajaan itu dibentangkan sampai otak kita tak mampu untuk berfikir kehebatan dan keagungannya. Maka disitulah datang kita membicarakan syurga dan perasaan merindui syurga. Apabila sahabat di dalam peperangan, ya Rasulullah, jika aku masuk di dalam peperangan ni, apa yang aku dapat? Lalu Rasulullah kata, syurga. Lalu dia memegang, dikeluarkan tamar dari mulut dia, bakhin, ishtamar ni, melambatkan aku masuk syurga. Terus dia pergi, ya. Tu dia sahabat, ya, begitu yakin dengan kedudukan syurga, terus bertindak. Tetapi kita belum lagi sampai. InsyaAllah kita akan hidupkan jiwa-jiwa kita untuk memiliki syurga ini. Baik, sekarang kita sambung balik pelajaran kita yang berada di muka surat 21. Baik, yang nombor yang ke-23, kita masih lagi membicarakan tentang syurga yang mana Allah janjikan. Maka nombor yang ke-23, muka surat 15, nombor ke-18, Rasulullah SAW pembuka pintu syurga, ya. Ini di antara yang dijanjikan oleh Allah, bahawa Rasulullah lah akan membuka pintu syurga, dan dia adalah Sayyidul Anbiya. Macam itu pun jadi satu perkara yang penting. Beriman dengan Rasul ini satu perkara yang mesti dijazamkan dalam hati kita, yang menyebabkan kita mengagungkan Rasulullah. Bukan seperti cara-cara orang sekadar bernasyid, bernyanyilah, itu bukan cara yang begitu. Mengagungkan Rasulullah dan meletakkan dia lelaki yang hebat, yang diwahyukan, yang mesti kita ikut.
Mesti, wajib, ya, kita letakkan lelaki ini adalah satu lelaki yang mesti kita ikut kerana dia diprogramkan oleh wahyu Allah. Dan tidak ada siapa yang menentangnya melainkan kehancuran. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku akan masuk ke syurga, dan siapa yang menentang aku maka dialah orang yang tidak mahu masuk syurga. Maka kita kena letakkan dan kena agungkan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, ya, saya bila membicarakan juga Rasulullah, laki ini bukan sekadar, ya, kita nak sebut lelaki biasa je, tak. Lelaki ini adalah pertama utusan Allah. Itu yang kemuncak dia. Yang kedua, sewaktu dia berada di Madinah, dia seperti seorang raja yang kita tak perasan. Dia pemimpin Madinah seperti seorang raja yang dahsyat, yang dihormati, digeruni. Ya, itu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membawa program wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia membawa program yang tidak mengikut hawa nafsunya, tidak berkata mengikut hawa nafsunya, semua itu adalah wahyu. Bila ada itu adalah wahyu, maksudnya dia diturunkan oleh Allah, kita kena ikut, sebiji kena ikut. Subhanallah, ya. Ini berkaitan rububiyah ketuhanan tu dengan Rasulullah tu berkaitan. Maksudnya ikatan tu supaya kita faham. Tu pasal bila disebutkan tauhid rububiyah, dia maha mengetahui, dia letakkan sesuatu, jangan ditambah, jangan dikurang. Ini biasa, ini kita ketahui. Ya, kalau seorang tu mempunyai syarikat yang besar, mungkin di antara kita ada syarikat yang besar, produk kita produk yang terbaik, datang hamba Allah yang tak kenal siapa, nak tambah sesuka hati. Mana boleh? Kita punya produk yang kita keluarkan dah diiktiraf oleh dunia, tiba-tiba ada orang nak tukarkan sikit je. Tak boleh. Ini produk aku. Produk aku punya hak. Jangan siapa nak menambah-nambah. Ini kan pula agama ini adalah produk Allah. Produk Allah bukan sebarangan. Sil'atullah, ya, Allah menjanjikan syurga bagi menunai. Tiba-tiba datanglah hamba Allah, apa salahnya kita tambah, apa salahnya? Na'udzubillah. Kita ingat Allah ni macam mana? Itu masalahnya, kita tak kenal ketauhidan rububiyah dengan cara yang betul, sampai kita tambah itu, tambah ini, kita kurang itu, kurang ini, seolah-olah Allah buat tak clear, tak cukup lengkap. Na'udzubillah. Seolahnya Rasulullah buat tak clear, tak cukup yang disampaikan. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu kita dah tahu bahawa inilah produk yang Allah bagi, ikut sahaja, jangan banyak cakap. Okey, baik. Jadi Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya yang dijanjikan oleh Allah untuk membuka pintu syurga. Walaupun dia Nabi akhir zaman, tetapi dia telah memberikan satu perkara yang terbaik untuk umat Islam. Akhir zaman umatnya akan bersama masuk syurga, ya, awal di antara umat yang terawal masuk syurga, walaupun kita ni terakhir. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladu Adam kulluhum tahta liwa'i yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaftahu lahu babul jannah. Artinya seluruh anak Adam berada di bawah panjiku pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama akan membuka pintu syurga. Baik, dalam hadis ini mengisyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama membuka pintu syurga. Pertama, kita beriman dengan hadis ini, kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka ia mengisyaratkan tidak ada orang yang akan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kita dengar Bilal yang Rasulullah kata tapak kakinya dengan mendahului, itu apa dia? Kan ramai orang yang cuba mengatakan Bilal orang yang pertama. Tak. Rasulullah pembuka. Bila dia buka, dia masuk. Dan Bilal itu adalah orang yang berikutnya yang akan masuk, dia pergi cepat. Itu dia kaedah dia. Dan Rasulullah dalam bab ini masih lagi membicarakan di sana ada ahli-ahli syurga, ahli-ahli orang yang beriman yang masih lagi dimasukkan neraka. Syafaat uzma dia amat diperlukan. Jadi ada golongan yang akan dimasukkan syurga selepas Rasulullah buka itu yang dahulu, dan ada yang terkemudian. Ala kulli hal, nak menceritakan Rasulullah adalah orang yang akan membuka pintu syurga. Kemudian dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aksarul anbiya'i tab'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku mempunyai ramai pengikut di kalangan para nabi pada pada hari kiamat.
dan aku adalah orang yang pertama akan membuka pintu syurga. Hadis ini mengisyaratkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar umatnya semua masuk syurga. Ya, dia berdoa, dan Allah mengingatkan kepada kita melalui hadis Rasulullah bahawa hampir semua umat Muhammad masuk syurga. Inilah kelebihan dia. Cuma bagi yang ingkar, yang clear ingkarnya, tak masuk. Tetapi Allah dah memberi jamin, walaupun iman dia sebesar biji sawi, ya, tidak ada unsur syirik. Tuan-tuan dan puan-puan, syirik ni mengganggu, memang mengganggu dalam sistem kehidupan kita. Dia akan mengganggu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, masuk neraka kekal abadi. Ini yang jadi masalah. Kita cuba menyelamatkan manusia daripada syirik. Mungkin dalam hadis nanti kita akan jumpa, mungkin seorang tu berzina, mungkin seorang tu mencuri, tapi ada ruang pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syirik ni, ini amat susah. Ya, kita nampak bersih, tapi lebih teruk daripada orang yang berzina, lebih teruk daripada orang yang mencuri. Ya, subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan, mendoakan kita supaya semua umat dia dapat masuk syurga. Tetapi diperuntukkan, memang Allah memberikan kemudahan kepada umat Muhammad ini, namun begitu berhati-hati dalam masalah syirik. Bismillah. Kemudian yang kedua, kita menyaksikan Rasulullah mengatakan di kalangan umatnya adalah umat yang terbanyak. Ada Nabi yang mana umatnya besar seperti Nabi Musa AS. Ada Nabi umatnya sedikit. Okay. Ada Nabi yang hanya pengikutnya 2-3 orang, dan ada Nabi yang pengikutnya seorang, dan ada Nabi yang tidak ada pengikut. Bukan maksud Nabi itu tak betul. Bila kita ingat tak berjaya Nabi ni, tak ada pengikut, tak. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, bukan masalah Nabi, tetapi masalah jiwa-jiwa manusia ini yang tak mau mengikut. Ini dikuatkan hujah di antara Nabi yang Allah utuskan 3 orang Nabi, seorang je pengikut. Dalam surah Yasin. Ya, surah Yasin yang kita baca tu, yang mana dalam kisah itu hanya 3 orang Nabi diutuskan, seorang je pengikut. Ya, adakah Nabi itu salah? Tak, Nabi itu tetap betul, dan orang itu telah dikategorikan para syuhada kerana mati dipijak. Orang tu mati dan Nabi pun dibunuh. Ya, dahsyat. Maka namun begitu kita nak menceritakan Rasulullah suka sangat umatnya di antara umat yang terbanyak, dan dialah yang membuka pintu syurga kepada umat ini. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man ya'khudhu bihalqati min babil jannah fa aq'aqaha. Aku adalah orang yang pertama memegang pintu syurga dan membukakannya. Ya, perkara ini berkaitan dengan keimanan kita. Kita beriman saja. Bagaimana bentuk cara dibukanya, wallahu a'lam. Okey, baik. Kemudian syurga ada berapa pintu ya? Syurga ada berapa pintu? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita ingat-ingat dia, kerana benda ni agak penting. Paling kurang lah ingatlah juga, kerana bila kita sebelum pencen dulu kan, kita beli rumah, kita dah tahu berapa pintu rumah, berapa bilik air, semua kita tahu kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berpindah sekarang, nak berhijrah ke sana nanti, takkan kita tak ambil tahu langsung? Ambil tahu. Kerana kesan daripada ambil tahu, kita akan berusaha untuk melakukan amalan yang boleh mendapatkan poin-poin yang penting untuk kita memiliki syurga. Kena tahu juga sedikit sebanyak, ya, kerana hadis-hadis yang saya akan ketengahkan dalam buku ni semua hadis sahih insya-Allah, ya. Jadi bila hadis sahih, saya beriman dan kita akan berusaha untuk beramal. Itu yang paling penting. Baik, jadi syurga ada 8 pintu. Okey, syurga ada 8 pintu. Dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau falyablagu aw fayasbighul wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannah samaniyah yadkhulu min ayyuha syaa
Barang siapa di kalangan kamu mengambil wuduk dengan menyempurnakan atau menyampaikannya wuduk kemudian mengucapkan. Okey. Dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah mengatakan siapa yang ambil wuduk, dalam riwayat yang lain cara Rasulullah. Ya, seperti Saidina Uthman meriwayatkan cara wuduk Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini saya katakan dari Allah kepada Nabi, ikut saja, jangan main akal, ya, atau main tok nenek kita dulu ikut dengar-dengar macam tu. Tak, ambil kitab belajar cara wuduk Rasulullah, kerana ia akan menyempurnakan sifat solat Nabi, ya, sifat solat Nabi, sifat wuduk Nabi. Kita belajar, tak apa, walaupun usia begini, kerana setiap apa yang kita ambil mengikut sunnah Nabi, semua poin pahala. Maka sifat wuduk, cara Nabi berwuduk tu amat penting. Ya, lihat balik cara dia berwuduk, sempurnakan. Maka lepas mengambil wuduk tu, kita mengucapkan apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau dalam riwayat ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dalam riwayat yang lain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini peringkat yang pertama, doa lepas wuduk. Ya, dia ada, kita sambung lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada pula sambung lagi, wa ja'alni min ibadikas solihin. Namun riwayat yang terakhir tu ada kedaifan dia. Dia had yang kedua tadi wa ja'alni minal apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin tu, itu sahih. Yang belakang tu ada kedaifan sedikit. Namun ucapan yang pertama tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu amat penting. Ini riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Muslim, yang mana dijanjikan maka dibukakan baginya 8 pintu syurga dan dia boleh masuk melalui mana-mana pintu tersebut. Subhanallah. Ya, alhamdulillah, kita baca tiap-tiap hari, kita baca ambil wuduk sebanyak paling kurang 5 kali sehari. Ini menunjukkan bahawa mudah-mudahan kita semua dapat masuk syurga dalam mana-mana pintu. Tuan-tuan dan perempuan, jangan kita sangka ya, mana-mana pintu cukuplah satu pintu. Tak, nanti kita akan jumpa hadis kenapa Rasulullah kata begitu. Kalau kita ni naik lebuh raya, kita akan nampak tol tu, ya, tang mana kita pilih. Kalau kita ada Tashenggo, maka kita akan lalu bahagian Tashenggo. Tashenggo ramai berderet. Kalau satu lagi Smart Tag, itu memudahkan. Dan satu lagi apa yang baru, Rapid ke apa, ya, maka itu pun mempermudahkan, maka laju. Ya, kita nak pergi. Begitu juga keadaan syurga rupanya. Kenapa? Hadis akan mengisyaratkan bahawa pada hari yang mana kita sangka hari ini besar pintu syurga tu tak ramai orang, pada hari akhirat nanti menjelang, yang Rasulullah kata akan sampai waktu ni penuh orang. Jadi bila penuh orang tu, macam mana kedudukan kita? Kita akan memilih, jika kita membaca doa ni, di antara jalan pintu-pintu yang paling sikit orang. Begitu kedudukannya, ya. Dan nama pintu syurga kita akan ceritakan. Baik. Jadi bagi saya, kita cuba beramal, dan alhamdulillah kita saya rasa kita dah beramal dengan hadis ini, dan kita berdiri dengan hadis yang sahih ni, supaya kita tak melampaui batas ataupun tersilap dalam melafazkan doa-doa. Doa-doa pun nampak zikir-zikir ni, ini termasuk zikir yang warid dalam hadis. Saya nasihat jangan tambah-tambah, ya. Kalau kita dah tahu misalnya dhaif tu, okey, kita tinggalkan, tak apa. Pasal kita pun, macam saya pun hafal dari dulu pun, asalnya kita tak perasan, tapi bila dah belajar yang akhir tu saya tak ambil. Kenapa? Zikir-zikir ni nampak sikit, ya, nampak sikit. Subhanallah, saya macam mana nak terang, tapi nampak sikit, silap sikit dia boleh jadi sesat teruk. Silap sikit penunjuk arah, ya, misalnya Google Map, silap sikit kita pergi ke jalan lain. Itu dia, ya, silap sikit. Rupanya zikir-zikir yang Allah tetapkan, Rasul tetapkan, jangan ditambah. Silap sikit je, dia akan lari, bukan lari main-main. Ya, kerana ini masalah iman sebenarnya. Zikir tu Allah tetap, kita beriman, ikut saja. Kerana saya dah cerita rasanya peristiwa yang Rasulullah Ibnu Mas'ud menceritakan apabila dia sampai satu kelompok orang yang berzikir, ya, mula-mula Abu Musa Asy'ari sampai, dia tengok orang berzikir dalam masjid,
dalam bentuk yang lain daripada mereka pernah buat di zaman Rasulullah. Tapi dia tak tegur disebabkan kawasan tu adalah kawasan, bab kata kita, kawasan jabatan agama ataupun muftinya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu dia pergi jumpa Abdullah dulu. Lepas ziarah dia kata, ya Abdullah, aku tengok di masjid tu satu kelompok yang membuat zikir yang mana kita tak pernah buat di zaman Rasulullah. Lalu Abdullah mengatakan, kenapa kamu tak tegur? Aku takut itu adalah arahan kamu, jadi aku tak nak bercakap banyak. Oleh kerana tu benda perkara-perkara begini amat penting, ya. Siapa-siapa juga, termasuk ustaz ke siapa, misalan dia datang-datang, ya, kononnya dia ustaz nak jadi imam, tak boleh, tak boleh, ya. Walaupun dia tinggi macam mana, tak boleh, ya. Dia mesti tunggu imam yang sebenarnya datang, sehingga imam tu kata, ustaz naik jadi imam. Itu kaedah dia, ya. Ini berlaku pada sahabat dengan tabi'in perawi hadis menceritakan tak boleh, Rasulullah larang. Ini kita mentang-mentang lah dia ustaz hafiz pula tu, dia pula nak jadi imam, tak boleh, melainkan dapat izin dari pengerusi ataupun imam surau masjid tersebut. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kenapa kamu tak tegur? Aku takut itu adalah arahan dari kamu. Maka Abdullah ibnu Mas'ud pun datang. Dia tengok orang memang berkelompok dalam bentuk berzikir. Zikir dia tak jadi masalah. Dalam riwayat asal tu mengatakan, disebut Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, betul. Semua tu betul. Rupanya cara sahaja, itu cara sahaja tak betul. Yang dikatakan dia mengambil sebiji batu tu, dia letak begitu, lalu dikata semua berzikir serentak, kan? Cara je tak betul. Lalu mereka tegurlah. Abdullah ibnu Mas'ud menegur, apa yang kau orang buat ni, ya? Lalu mereka menjawab, kami buat kebaikan sahaja ya Aba Abdurrahman. Nampak tak kalimah itu, kebaikan. Okey. Lalu Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, berapa ramai orang yang buat kebaikan tapi tak sampai kepada ketepatan apa yang dia kendaki. Dan kamu buat tak pernah kami buat di zaman Rasulullah, sedangkan kubur Rasulullah masih lagi merah. Yang ni baru je wafat, kamu dah buat perkara yang tak pernah kami buat. Aku takut kau oranglah yang dikatakan dalam hadis membaca Al-Quran hanya sampai di kerongkong, terperinci dia kupaskan, hanya masalah silap zikir sahaja. Dan aku takut kau oranglah orang yang disebutkan dalam hadis hanya membaca Al-Quran sampai kat kerongkong. Mereka marah Abdullah bin Mas'ud, marah para sahabat, la ilaha illallah. Akhirnya mereka tinggalkan majlis, dan cerita riwayat yang diceritakan, mereka akhirnya masuk golongan Khawarij, menentang Sayyidina Ali di dalam peperangan Nahrawan. Tu dia, daripada nak ikut Rasulullah, akhirnya silap sikit terus jadi penentang Sayyidina Ali, penentang sahabat Nabi yang terbesar, ya, Khulafa Ar-Rashidin. Dan mereka kebanyakan terbunuh di dalam peperangan tersebut bersama golongan Khawarij. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Sikit je, sikit je. Jangan main beragama. Produk ini adalah produk berkualiti yang diturunkan oleh Allah. Ikut saja, bukan ditambah-tambah atau direka-reka. Baik. Kemudian kita lihat pula luas pintu syurga. Ini dia luas pintu syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, inna ma baina masra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar." Demi nyawaku di tangannya, sesungguhnya di antara dua hujung pintu, di antara pintu-pintu syurga, jaraknya seperti Mekah dan Hajar, satu nama tempat yang hampir dengan Bahrain. Okey, ini kita boleh tahu, ya, di mana Jazirah Arabiah di sebelah kanan kalau kita tengok, atau sebelah timurnya ada Bahrain. Di situ Hajar yang disebutkan, dari Mekah ke Hajar lebih kurang 1000 km lebih, ya. Dimaksudkan dalam hadis ini pintu syurga begitu besar, ya, begitu besar. Tapi ingat, perubahan kita berada di syurga pun diambil kira. Kenapa? Bila kita menjadi ahli syurga, ketinggian kita seperti ketinggian Adam semula, 60 hasta. Okey, jadi menarik di sini bahawa pintu syurga itu terlalu besar. Kita beriman, jangan banyak bicara. Okey. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi dari Muawiyah ibn Haidah, berkata Rasulullah, ma baina masra'aini min masari'il jannah masirah 40 aman wal yatina alaihi yawman wa innahu lakadhir.
Di antara dua hujung pintu syurga, di antara pintu-pintu syurga jaraknya 40 tahun. Ini salah satu daripada pintu syurga. Yang hadis pertama tadi salah satu juga pintu syurga, kerana dia ada 8 pintu syurga. Jadi jarak yang tadi diceritakan, jarak dia antara Hajar dengan Mekah, jauh. Dan ini jarak yang dikaitkan adalah 40 tahun, jauh. Bagaimana wallahu alam, kita beriman tanpa banyak bicara, tapi nak menunjukkan besar pintu syurga. Namun begitu, akan datang suatu hari pintu itu akan penuh sesak. Ya, ini pada hari mahsyar nanti pintu itu penuh sesak. Itu yang saya katakan, ya, hadis yang diriwayat Ahmad ni, saya katakan tadi, kita akan memilih waktu itu. Kalau kita beramal dengan amalan yang mana Allah akan beri kita mana-mana pintu syurga nak masuk, kita boleh masuk. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan bagi kita semua. Okey, golongan pertama yang bakal masuk syurga, Allah maj'alna minhum, Allah jadikan kita di kalangan mereka. Siapa dia? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin tadkhulul jannah min ummati ala suratil qamar lailatal badar, summa alladhina yalunahum ala ashaddin najm fis sama' idha'atan, summa hum ba'da dhalika manazilu la yataghawwatuna wa la yabuluna wa la yamtakhituna wa la yanzukun amshatuhum az-zahabu wa majamiruhum al-lu'ah wa rashhuhum al-misku akhlaquhum ala khuluqin rajulin wahidin ala tuli abihim adama sittuna zira'a. Awal golongan yang akan masuk syurga di kalangan umatku seperti bulan purnama, kecantikan dia seperti bulan purnama. Golongan yang pertama, okay, disebut Zamrah, satu grup yang besar ada, dan kita mengharapkan kitalah di antara grup-grup tersebut, ya, amin kan. Kemudian golongan berikutnya seperti bintang-bintang yang amat terang cahayanya di langit. Amat terang cahayanya di langit. Bintang ni kalau ada bulan dia tak menonjol, tetapi bila tak ada bulan maka dia keluar cahayanya. Ini yang mengisyaratkan bahawa Rasulullah membezakan golongan pertama cahayanya dah mengatasi orang yang lain. Lepas tu muncul orang-orang yang berikutnya. Kemudian golongan berikutnya seperti bintang-bintang yang amat terang cahayanya di langit, kemudian mengikut kedudukan mereka masing-masing. Dan mereka tidak akan buang air besar dan air kecil, dan tidak berhingus dan tidak berkahak. Sikat mereka dari emas, bau harumannya dari bauan kayu ud yang dibakar. Peluh mereka adalah kasturi. Kejadian mereka seperti seorang lelaki, iaitu ketinggian bapa mereka Nabi Adam alaihi salam 60 hasta tingginya. Okey, ini perubahan berlaku pada kita. Ya, perubahan ini amat menarik sekali. Kerana apa? Adam dijadikan 60 hasta, tapi tak tahu 60 hasta kita ke 60 hasta Adam. Kalau 60 hasta kita tinggi, lebih tinggi daripada ni. Yang orang kata pucuk kelapa tu, 60 hasta. Surau ni berapa tinggi dia? Tak tahu juga kan. Okey, 60 hasta kita beriman. Kejadian Adam yang awal sekali 60 hasta, dan bila kita insya-Allah akan masuk syurga 60 hasta juga, walaupun pada hari ini kita tengok ke metod kita ni 60 hasta semuanya. Tetapi ahli neraka tidak begitu. Dia bertukar dalam keadaan sama ada terlalu kecil ataupun terlalu besar. Jadi hina, penghinaan kepada mereka. Dan di sini kita agak tertarik dalam yang dikatakan, kalau Nabi Adam 60 hasta, ya, dalam hadis menceritakan bahawa asalnya Adam tinggi, lalu dia beransur-ansur, manusia ni beransur-ansur kecil sampai sekarang ni yang kita saksikan kita ni setelah beransur-ansur, dan umur pun berbeza. Okey, tak apa. 60 hasta Adam tu yang setinggi tu, boleh kita fikir dah, agak-agak takkanlah ayam dia besar ayam kita. Kalau 60 hasta setinggi Adam, ayam kita macam semut, dia nak makan apa? Mesti ayam tu pun juga mengikut zaman dia. Tang situ yang teori dinosaur tu muncul. Asalnya dinosaur tu sesuai ikut zaman mereka. Sebesar itu, ayam mungkin sebesar gajah pada ketika itu. Tapi menarik sekali, ayam apa semua mengikut rentak-rentak manusia. Manusia kecil, dia pun kecil. Manusia kecil, dia pun kecil sampai hari ini. Dan usia
usia Nabi Adam dengan usia kita jauh bezanya. Kita tengok dalam Al-Quran usia Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Usia Nabi Adam kalau mengikut riwayatnya 1000 tahun. 1000 tahun. Sewaktu Allah jadikan zuriat, dibentangkan kepada Adam, lalu Adam melihat salah seorang zuriat dia, dia tertarik, bercahaya. Dia kata, ya Allah, siapakah ini? Itulah zuriat kamu. Tapi siapa? Itulah Daud, Nabi Daud. Ya Allah, aku berikan usia aku, ya, kepada dia. Berapa? Dalam satu riwayat mengatakan 40 tahun. Dalam riwayat yang lain 60 tahun, tapi yang kuat 40 tahun. Maka diberikan kepada Nabi Daud usia tersebut. Jadi pada hari kematian Adam, pada umur dia 960 tahun, malaikat maut datang. Dia kata, apa tujuan kamu datang? Ziarah ke atau mengambil nyawaku? Lalu dia katakan, aku datang untuk mengambil nyawamu. Lalu Adam mengatakan, akan aku ada lagi sisa umur aku? Lalu malaikat maut katakan, kan kamu telah bagi kepada Daud usia kamu. Adam terlupa. Lalu Rasulullah kata, Nasya Adam, terlupa Adam. Lalu terlupalah umat dia. Jadi kita ni banyak pelupa. Rupanya tok nenek kita pun dulu pelupa. Ya, oleh kerana tu tak percaya hafal Quran hari ni, tak lekat, cepat lupa. Baik, tu dia. Nabi Adam 960 tahun. Nabi Nuh 950 tahun dalam siri dakwah dia. Dan dia mengikut pada zaman tu beratus tahun. Bayangkan kita, Allah bagikan berapa usia kita? Ya. Lalu Nabi Rasulullah SAW mengatakan, kebanyakan umatku akan mati dalam usia 60 ke 70 tahun hijrah. Ya, 60 ke 7 tahun hijrah. Sedikit sekali yang melepaskan usia tersebut. Tapi yang lepas tu belum tentu selamat. Sama ada dia sakit nyanyuk tu yang kita takut, ataupun dia sihat orang tua lah, ya. Dan tidak nafikan sebelum tu ramai yang mati. Jadi umur kita dah kita tahu 60, 70, ya, tuan-tuan dan perempuan. Aduh, ya, menakutkan. Okey, kita habiskan sedikit lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi, dengan maksudnya awal golongan yang akan memasuki syurga di kalangan umatku seperti bulan purnama. Kemudian golongan yang berikutnya seperti bintang-bintang yang amat terang cahayanya di langit. Hati-hati mereka seperti kejadian hati seorang lelaki. Tiada perasaan dendam dan tiada perasaan dengki di hati mereka. Pada tiap-tiap seorang dikahwini dengan 2 orang bidadari syurga yang amat cantik, sehingga pada betisnya sahaja kejadian yang begitu halus mengiurkan. Okey, baik. Dalam bab ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan macam hadis yang awal, yang masuk syurga mukanya seperti bulan purnama, kemudian mengikut amalan mereka seperti bintang-bintang yang terang, dan seterusnya. Hati-hati mereka seperti kejadian seorang lelaki, yakni keimanannya. Tiada perasaan dendam dan perasaan dengki di hati mereka. Ini satu benda yang agak menarik, tuan-tuan dan perempuan. Waktu kejadian Adam tu, ya, yang kosong, yang bentuk patung tu, yang syaitan, jin tu masuk dalam melalui tubuh melalui darah, perjalanan darah, dia cek kita, iblis cek kita, dan dikatakan Allah jadikan makhluk ini tak kuat mana, ya. Yang menariknya kejadian Adam kosong. Ini yang konsep kita ni, yang kita beli komputer, kita beli handphone, asalnya kosong, tak ada apa-apa, tak ada program. Lalu diinstalkan, dimasukkan program. Dan begitu juga kita ni, asalnya kosong, lalu dimasukkan satu-satu program. Ya, dahsyat kejadian Allah buat ni, dahsyat. Dia masukkan, Allah dalam hadis menceritakan sifat rahim tu dimasukkan. Ya, dimasukkan sifat penyayang kita, sifat kasih kita dimasukkan, sifat marah masuk, sifat dengki masuk, semua masuk. Berarti kita ni ada satu set. Yang menarik sekali, di akhirat nanti bagi ahli syurga ada benda-benda yang dikeluarkan. Subhanallah. Apa yang dikeluarkan? Sifat ni, di antaranya sifat dendam dihilangkan, sifat dengki dihilangkan. Dalam ayat Al-Quran, sifat cemburu dihilangkan. Subhanallah, hilang.
Ahli syurga tak ada nak marah, tak ada nak dendam, tak ada nak dengki, ya, tak ada nak cemburu. Ialah kalau cemburu pun, tengok ya, kalau kita lihat apabila pada tiap-tiap seorang dikahwinkan dengan 2 orang bidadari yang amat cantik, bayangkan kalau ada sifat cemburu, agak-agak selamat ke kita di sana? Bini kita yang akan bertemankan kita di akhirat nanti harus kena kejar dengan periuk ke apa ke, ya, sifat cemburu ada. Tapi dicabutkan sifat cemburu. Jangan takut. Ya, saya kadang-kadang bila baca ni, muslimah kadang-kadang, ustaz, tak boleh cerita hadis lain ke? Dia sebut bidadari, marah dia, cemburu dia. La ilaha illallah. Jangan. Tuan-tuan dan perempuan, kita nanti bila berada di dalam syurga, wanita ke lelaki ke, semua kemuncak kecantikan adalah milik kita. Wanita ahli syurga yang dikatakan bidadari menjadi lebih bawah daripada kita ni. Kecantikan kita ni menonjol nanti. Kalau tidak, masakan Rasulullah mengatakan sayyidatul ahlil jannah, ketua wanita, ya, ketua wanita ahli syurga. Siapa dia? Yang disebutkan Khadijah, Asiyah, Maryam, Fatimah, menunjukkan cantik kemuncak kecantikan yang mereka miliki. Berarti tidak menjadi masalah dalam bab ini. Jangan cemburu. Ya, jangan cemburu. Ya. Lepas tu ada yang tanya, ustaz, asyik-asyik ustaz cerita tentang bidadari. Bidadara tak ada ke? Amboi, dia nak paramugara. Ya, begitu dia nak. Ya. Kita mengatakan bahawa ada semua peruntukan tu Allah ceritakan. Semua ada dijadikan pasangan dan keistimewaan yang mudah-mudahan, ya, yang dikaitkan kedudukan ahli syurga, seorang suami yang meninggalkan dan isterinya tidak berkahwin lain, dan dia kalau dimasuk